Okey, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada followers tercinta di Nizam Malik Page. Anda bersama saya Madiha dari tim Saham Mastery dalam segmen yang sangat-sangat eksklusif iaitu Saham Mastermind Session edisi Warren Secrets. Jadi hari ini saya nak panggil Tuan N yang di mana Tuan N ni berjaya buat profit lebih RM80,000 dalam masa 2 bulan melalui trade 2 counter warrant sahaja. Wow, jom kita nak kenal-kenal lah dengan Tuan N dalam sesi SMS warrant kali ini. So, Assalamualaikum. First thing first, macam biasa, klik like dan klik love. Banyak-banyak. Banjiri live ni dengan like dan love. Dan yang paling-paling penting, saya nak minta jasa baik anda untuk klik button share supaya lebih ramai lagi yang dapatkan perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat insya-Allah oleh Tuan Nabil pada hari ini, okey? So anda bersama dengan saya dalam Saham Mastermind Session edisi Warren yang kita adakan khas, okey? Buat anda yang nak jana profit 100% hingga lebih 100% hanya melalui trade counter warrant di Bursa Malaysia yang di mana kita invite tetamu special. Okay, special sebab mereka ni bukan orang luar, bukan orang yang kita bayar untuk join di session. Mereka ni adalah dalam kalangan students kami juga, iaitu students Warren Secrets Saham Mastery, okay? Di mana setelah beberapa bulan coaching, beberapa bulan telah berlalu, okay, kelas-kelas dalam Warren Secrets Saham Mastery, mereka dah show results yang sangat gempak. So kita nak show dengan anda pula results yang gempak. Senang ke susah nak dapat result yang gempak tu? Ada story yang terselindung ke? Semua tu kita nak kupas dan bongkar dalam Saham Mastermind Session edisi Warren Secrets, okay? Dan di samping tu juga kita nak memberi banyak inspirasi, especially kepada newbie-newbie di luar sana, untuk rakan-rakan lain dalam students Warren Secrets Saham Mastery dan especially-nya students terbaru dalam Warren Secrets Saham Mastery iaitu rakan-rakan dalam circle WSM 3.0, okay? So boleh tak? Before saya nak panggil Tuan Nabil, saya nak anda komen-komen dulu di ruangan komen di bawah. Adakah anda hadir dalam SMS episod 7 hari ni? Hari ni dah berlangsung lebih kurang 7 episod dan 7 kali ke-7 ni bersama Tuan Nabil. So komen hadir kalau anda hadir dan kalau hadir boleh klik button share. Kalau dah share boleh komen dan share, okay? So kita ada siapa hari ni? Saya nak tonton sikit lah, saya nak tonton dan tengok nama anda dan sebut nama anda satu persatu. Okey, Tuan Zalik Amnan, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada Puan Wani, Puan Siti Munawara is watching, Tuan Muzamir watching, Tuan Khalil Daud, Waalaikumsalam. Cik Umu dan like dan share. Okey, terbaik. Kalau anda dah share, komen dan share sekarang. Okey. Tuan Nazna Zurul, Assalamualaikum Cik Madiha. Waalaikumsalam. Tuan Ahmad Sufian 87K. Macam tak percaya kan? Dapat 87K dalam masa 2 bulan sahaja. Dalam masa dalam dua counter warrant sahaja. Okay? So saya nak buat pengenalan sikit. Boleh tak? Pengenalan sikit tentang Tuan Nabil Masyadi ni yang berjaya buat profit RM87,000, RM532 ni. Okay, banyak ni, banyak angkanya. Saya nak buat pengenalan sikit dekat Tuan Nabil, iaitu Tuan Nabil ni merupakan one of member dalam WSM 2.0 yang di mana WSM 2.0 ni dah berjalan secara langsung selama 8 bulan, okay? Dan bestnya yang saya nak sharekan dengan anda, beliau kata sepanjang 8 bulan bersama-sama Tuan Nizam dalam intensif program WSM, beliau baru trade 2 kali dan 2 kali itulah buat profit yang kebabong sampai RM87. Okay? First trade pada mulanya bulan Mei, tak silap saya, bulan Mei profit. Second trade bulan Jun pun profit juga. Alhamdulillah, okay? So daripada tak ada dalam top ranking, terus potong terus potong semua members lain yang berada di top ranking, okay? So okay, terbaiklah Tuan N. Okay, wow, amazing. Kalau amazing boleh komen amazing. Okay, so tanpa membuang masa, anda yang berharga hari ini kita nak invite
Tuan N, iaitu Tuan Nabil lah. Okay, so Tuan Nabil dah ready sebenarnya di belakang tabir. Jom saya nak invite Tuan Nabil. Ada ke tak ada? Ke malu-malu? Tuan Nabil maybe boleh open camera dan unmute, okay, supaya saya boleh borak-borak dengan Tuan Nabil. Ada ke tak? Okay, hai, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh dengar suara saya dengan jelas? Dengar jelas. Suara saya dengar jelas. Kedengaran dengan jelas. So maybe anda yang sedang menonton this live video, adakah anda boleh dengar dengan jelas? Kalau boleh dengar suara Madiha dengan jelas, Tuan Nabil dengan jelas, boleh komen jelas di ruangan komen di bawah. Okay, so Tuan sihat tak hari ni? Dengar-dengar cerita ambil cuti hari ni, betul tak? Betul. Ambil cuti semata-mata untuk join SMS lah. Yes, betul. Kita kena support program ni. Uish, terharulah saya macam ni Tuan. Okey, baguslah, terbaik, committed sangat. Tuan Nabil bercuti hari ni semata-mata nak join SMS. Okay, so for your information, buat anda yang sedang menonton di live video, SMS Warren akan dikendalikan oleh Tuan Nizam, dan before saya panggil Tuan Nizam join kita punya session hari ni, saya nak borak-borak sikit dengan Tuan Nabil. Boleh tak Tuan Nabil? Saya interview sikit before Tuan Nizam interview Tuan. Boleh insyaAllah. Boleh. Boleh Okay, so cerita dia macam gini. Bila saya dapat tahu Tuan berjaya buat profit sampai lebih RM80,000 dalam masa 2 bulan sahaja, saya terus contact Tuan. Saya terus WhatsApp Tuan, betul tak? Betul. Okay, so saya adalah tanya beberapa soalan macam mana tips dan sebagainya. Lepas tu yang saya suka jawapan Tuan N, jawapan Tuan Nabil. Tuan Nabil kata Tuan percaya dengan insting dalam homework. Okay, jadi bila cakap macam gitu, Tuan terus cakap Tuan baru beli 2 kaunter sahaja, yang di mana contoh kaunter A Tuan beli dan jual pada bulan Mei, dan kaunter B Tuan beli dan jual pada bulan Jun. Dua-dua profit. Betul tak? Betul Madia, betul. Okay, so Tuan kata kaunter yang kedua, contoh kaunter B tadi, Tuan dapat daripada Tuan buat kajian kaunter A. Sebab syarikat A ada share dalam syarikat B tadi. So, bila syarikat A yang Tuan profit pada mulanya, dia nampak ada share dalam syarikat B, lepas tu Tuan buatlah pula kan kajian saham dekat syarikat B. So nampak berpotensi, Tuan pun terus teruskan membeli saham tersebut lah, sebab nampak ada harga oversold pula dekat syarikat B tersebut. Betul ke salah ni? Saya summary kan? Betul. Summary tu memang tepat lah Madia. Betul lah. Sebab actually Tuan, saya ada cerita dekat orang tau. Cerita dia macam ni lah, ada Tuan buat kajian saham, ada share dan sebagainya kan. Lepas tu bila saya cerita kat orang tu tanya saya balik. Tanya ada beberapa soalan lah. Lepas tu saya pun jadi confused. Betul ke apa yang aku cerita ni kan? So saya nak confirm dengan Tuan balik. Betul kan? Betul Madia, betul. Betul, okay. So maybe Tuan boleh ceritakan dengan lebih lanjut lah dalam saham mastermind session dengan lebih lanjut bersama Tuan Nizam nanti, okay? Alright, terbaik Tuan. So tak apa, nanti Tuan Nizam akan korek lah banyak lagi rahsia, dan Tuan Nabil pun akan cerita banyak lagi dalam sesi ni. Jadi anda yang sedang menonton kena stay tune sampai habis. Okay? So jom tanpa membuang masa, kita nak invite Tuan Nizam yang sudah ready di belakang tabir. Okay, so Tuan Nizam ada ke tak tu? Okay, alright. Hai, Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam Madiha, khabar? Okay, alright. So Tuan dah ready ke belum untuk saya pass mic kepada Tuan Nizam? Boleh, dah ready dah. Boleh okay. Dari tadi dah ready. Rasa Tuan, apa dia? Dari tadi lagi dah ready. Oh, dari tadi lagi dah ready. Itulah saya bebe panjang pula. Okay, so tanpa membuang masa, saya nak terus pass mic dekat Tuan Nizam. Jadi buat anda yang menonton secara live, jangan lupa untuk sediakan buku catatan, okay, untuk catat dari awal sesi sampai habis tips-tips yang anda boleh dapat daripada Tuan Nabil dalam session ini, okay. So saya Madiha dari tim Saham Asri undur diri terlebih dahulu untuk memberi laluan kepada Tuan Nizam dan Tuan Nabil yang akan continue untuk session hari ini, okay. So terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.
Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih Madiha. Kita punya MC kita lah pada hari ini. Okey. Alright, dan Assalamualaikum. Selamat tengah hari Tuan Nabil Masyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Nizam. Apa khabar? Sihat Tuan Nizam Khabar? Alhamdulillah saya terbaik. Sihat dekat sini. Ada kat mana tu Tuan? Hari ni kat rumah Tuan. Dekat Tuan Nizam, kat rumah. Kat rumah kat mana tu? Rumah dekat Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Oh, kat KL lah. Okey, right. So semua okey dekat sana? Family semua okey? Okey, alhamdulillah semua okey, alhamdulillah sihat. Okay, alright. Okay, so hari ni kita buat sesi saham mastermind session. Okay, saya rasa saya dah lama tak conduct sesi ni. Okay, jadi saya rasa seronok dapat bercakap dengan Tuan Nabil secara direct dalam Zoom session kita. Alright, dan kita nak share dengan semua orang juga tentang cerita kisah kejayaan Tuan Nabil lah berjaya buat profit daripada trade counter warrant. Okay, selepas belajar dalam Warren Secret Saham Mastery lah. Okay, so Tuan Nabil basically, saya panggil Tuan Nabil boleh Okay Boleh. Okay, alright. So Tuan Nabil basically dalam WSM 2.0 ya? Betul, saya dalam WSM 2.0 betul. 2.0, okay. Dan saya akan tanya banyak soalan hari ni. Okay, get ready Dan sebenarnya basically nervous ni. Nervous sebenarnya kita bukan apa, kita buat benda ni objektif kita lah. The first thing adalah kita nak berkongsi inspirasi kejayaan kepada lebih ramai lagi orang. Okay, sebab saya ingat lagi masa saya mulakan dalam saham dulu, saya tercari-cari ada tak orang yang boleh share pengalaman dia trade saham. Ada profit ke, kalau ada loss ke, ceritalah dengan saya kan. Tapi tak ada orang nak cerita dengan saya. Tak ada orang buat sesi live dan cakap tentang pengalaman trade saham. Jadi kita terpaksa buat sendiri. Go through the process ups and down. Okay, dan hari ni bila saya berjaya buat profit dalam saham, saya banyak buat sharing. Dan saya rasa kalau saya nak go to the next level adalah kita invite student-student kita yang belajar saham dan berjaya buat profit untuk share pengalaman. Semoga ada inspirasi lah kepada mereka yang baru nak belajar saham ataupun mungkin yang dah lama belajar saham tapi masih mungkin tak dapat result lagi, belum ada rezeki. Jadi kita nak bagi semangat kepada rakan-rakan kita sama ada dalam circle kita ataupun di luar circle kita. Semoga ada manfaat lah sharing kita. Boleh Tuan Nabil? Boleh, insyaAllah. Boleh. Okay, right. So sekarang kepada anda yang sedang menonton secara live di Facebook page Nizam Malik, terima kasih banyak kerana menonton, meluangkan masa. Nak minta bantuan sikit untuk anda klik button share. Sekarang kita ada 78 viewers. 80 viewers, kita nak lebih ramai lagi. So kita boleh dapat ramai viewers kalau anda klik button share. Seorang klik 5 button share, 5 kali button share dan kita akan ada lebih ramai lagi yang menonton secara live. Okay, jadi terima kasih banyak kepada anda yang sudi untuk klik button share. Okay, jadi kita tak nak buang masa sebab saya ada banyak soalan. Okay, dan juga kita nak Tuan Nabil lah share lebih banyak dengan kita. Okay, first of all sebenarnya saya nak tanya tentang okay, background lah. Kita berkenal dululah. Okay, mungkin Tuan Nabil boleh share your age, pekerjaan mungkin, apa yang Tuan Nabil buat, kerjaya Tuan Nabil sebagai seorang apa. Silakan. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nabil Masadi. Dari segi background saya ni, to be honest, saya ni bukanlah background yang memang orang kata apa pernah ada pengalaman dalam orang kata apa saham ni. Sebab saya bekerja dalam industri perbankan, tapi walaupun saya dalam industri perbankan, saya bukanlah directly involved dalam shares ke apa, sebab saya lebih more to operational punya cash management. Cuma background saya ni banyak dekat banking, dan juga sebelum tu ada tersesat sikit jadi lecturer sekejap. Tapi jodoh tak lama jadi lecturer tu. Jadi memang suit hati tu dekat banking lah. Sampailah sekarang. Sekarang umur berapa? 30-an je. 30-an? Rahsia. InsyaAllah, alhamdulillah tahun ni saya umur 36, Tuan Nizam. 36. Okey, muda lah. Lebih kurang sebaya kita lah. Lebih kurang Oh, iya ke? Okey. Saya 34 tahun. Boleh lah lebih kurang Okay, alright. So basically Tuan memang belajar dalam bidang perbankan ke macam mana? Cuba kita boleh faham dulu kalau belajar kerja dalam sektor banking ni, belajar apa dulu masa zaman belajar? Itulah. Masa saya diploma pun diploma in banking. Masa saya degree pun saya degree in Islamic banking lah. So memang minat banking ke macam mana? Dia biasalah, kalau sebenarnya lepas kita SPM tu sebenarnya kita apply first choice kita lebih kepada net accounting.
Tapi rezeki tak dapat, so dia tawaran tu dapat dalam banking lah. Sebenarnya masa tu tak tahu pun, masa agaknya bila dia form banking ni kerja banking lah kot kan. Tapi sebenarnya minat tu sebenarnya lebih mana kita nak jadi accountant lah. Tapi bila dah lama-lama slowly tu bila kita praktikal pun lama-lama dekat banking, so memang tiba-tiba minat tu datang lah, slowly tu datang lah juga. So sekarang masih lagi bekerja di dalam banking lah, sektor banking Alhamdulillah sekarang dah hampir 10 tahun lah dekat industri perbankan. 10 tahun. Sekarang kalau banking kerja work from home ke ataupun kerja dekat office? Kita dekat kerja sekarang kita pecah beberapa team, so akan ada once a week kita akan masuk office lah. So most of the time work from home lah. Most of the time kita akan work from home lah. Okay, faham. Okay, alright. So basically dalam bidang perbankan ni memang macam mana, minat kewangan ke ataupun macam mana? Memang mindset kewangan ke tak? Dia sebenarnya memang minat duit tu sebenarnya, Tuan Nizam. Memang minat duit lah, itu kita nak dengar. Minat duit. So kita memang minat duit tu. So slowly kalau jumpa kawan-kawan yang kerja bank ni, cerita paling utama tu macam mana diorang manage money flow tu, cash flow tu macam mana. So macam mana diorang boleh lihat cash flow tu daripada A to B. So kadang-kadang kita minat lah, sebab minat duit tu memang sentiasa ada kan. So masa tu start lah kita nak bekerja dalam perbankan tu lah. Baik, okay, alright. So kalau boleh share dengan penonton semua, macam mana first time kenal saham? Bila? Sebab kita ni memang tak ada siapa lahir tiba-tiba tahu saham kan. Jadi kita memang akan came across dekat mana-mana. Bila first time? Boleh tak cuba recall balik umur berapa kenal saham? Okay, to be honest, kepada semua kawan-kawan, hikmah kita dapat COVID-19 ni, dilanda COVID-19 ni lah sebenarnya. Sebelum ada COVID-19 ni saya don't care pun pasal saham ni, sebab kita dah tahu pasal saham ni sebenarnya daripada zaman belajar lagi kan. Pernah dengar lah. Tu, dah pernah dengar dah. Dan even though kita dah pernah buat lawatan ke Bursa Malaysia, tapi masa tu masuk tengah kadang keluar tengah kiri, apa benda shares ni kan. Jadi bila tak faham, kita tak tahu is it kerjaya ke saham ni sebenarnya. Masa tu kita macam tak nampak depan mata lagi kan, orang kata tak fahami 100% lagi. So bila dilanda COVID-19 tu tahun lepas, of course banyak masa kat rumah. So bila banyak masa kat rumah ni, kita akan banyaklah search media sosial ni. Social media ni kita akan selalu kan. So daripada social media ni nampaklah ada ramai yang share buat part time tu, buat part time ni. So masa tu lah barulah terjumpa page ni Tuan Nizam Malik masa tu. Masa tu dah nampak page Tuan Nizam Malik cerita pasal saham ni apa. Masa tu penerangan tu kita rasa macam boleh tahan juga posisi penerangan dia macam short and interesting. So kita dengarlah. Masa tu lah slowly, sebab bila kita ada banyak masa ni kita boleh dengar. So bila COVID-19 ni terjadi, to be honest dengan kawan-kawan semua, tahun lepas tahun 2020 itulah permulaannya saya start terlibat dalam saham. Terjebak terjebak Tuan Nizam. Sebelum ni memang tak kisah tak pernah tengok pasal saham, tak kisah sangat Maksudnya kerja je, betul. Kerja balik kerja Kita tahu update pasal saham ni kalau tengok dekat news, news akan keluarkanlah 5 counter paling aktif, paling rugi, paling tahu itu je lah. Tapi apa itu sebenarnya yang terjadi kita tak tahu. Dan tak ada rasa minat nak tahu pun Yes, betul. Tapi saya nak tanyalah, sebenarnya kalau kat sektor banking ni, memang kawan-kawan semua ramai yang terlibat dalam saham ke ramai yang tak terlibat dalam saham? Dekat banking tempat saya kerja, dia ada, saya tak pasti, tapi yang terlibat tu selalunya ada bahagian treasury, bahagian investment tu, definitely diorang main involved lah. Tapi kalau yang lain tu saya rasa macam saya lah kot. Mungkin lah. Just pergi kerja je pergi kerja, buat kerja, walaupun deal dengan duit Betul. Faham. Sebenarnya saya nak share dengan kawan sebenarnya satu kerugian lah lama tahu pasal saham ni. Tahu pasal saham sebelum ni satu kerugian Satu kerugian sebenarnya. Okay, tak apa, nanti kita cerita lagi kenapa rugi Okay. Alright. So tahun lepas kita start COVID-19, lepas tu kita PKP bermula bulan Mac.
So somewhere dalam tahun lepas lah yang mula kenal. So tengok dekat Facebook dulu First starting dengan Facebook, bukan YouTube. Saya start sebenarnya tahu info pasal saham ni melalui Facebook. Facebook Tuan Nizam, banyak saya tengok Facebook Tuan Nizam lah masa tu. So apa yang attract you untuk mendalami saham? Sebab dulu pun tahu tapi tak kisah, tapi apa yang buatkan nak ambil tahu? Okay. Selain daripada presentation saya yang mungkin simple, faham dipahami, tapi apa yang buatkan you bertindak untuk belajar? Okay, dia bila kita nampak ada sesi ada info yang Tuan Nizam share akan ada keuntungan. Of course, bila ada keuntungan ada kerugian. So masa tu kita baru tahu okay, sebenarnya kita boleh jana keuntungan sebenarnya dekat dalam saham ni. Dan of course dengan teknik yang betul. Dan kalau tak ada teknik yang betul, of course akan ada kerugian tu pastilah. So daripada situ macam sebenarnya kita inilah sebenarnya salah satu cara kalau kita nak dapat pendapatan sampingan sebenarnya. Why not? Kita cuba kan. Sebab masa tu the best model, of course masa tu kita pun nak juga try apa part time income yang boleh kita dapat sepanjang tempoh kita PKP masa tu. Ada orang approach ni, tapi saya rasa yang paling suit dengan jiwa saya rasa saham ni lah. Okay, alright. So apa yang berlaku pada waktu tu lepas follow saya punya perkongsian, apa yang mungkin program-program pertama yang Tuan Nabil join dulu ke, boleh share dengan semua? Your journey dalam saham Mastri. Okay, sebenarnya saya nak involve beberapa kelas Tuan Nizam sebelum saya join Warren Secret ni. Okay, tapi masa tu sebabkan dekat banking ni kita ada transition method prosedur yang masa tu ada beberapa kekangan lah pada saya masa tu yang saya tak dapat nak join kelas Tuan Nizam. In fact, saya pun ada contact admin daripada Tuan Nizam. Tapi selalunya masa tu tak kena lah orang kata kan. Tapi masa tu saya nak join dah WSM 1.0 pun tak dapat juga nak join. Sebab masa tu ada dapat kelahiran anak yang pertama. Ada kelahiran yang masa PKP. Masa tu fokus lah dekat baby pula. So bila saya tahu WSM 2.0 nak start, dan saya terus grab the opportunity untuk saya register lah masa 2.0. Cuma yang saya kesalkan tu sebab masa PKP tu sayang sebab masa tu CDS account pun tak dapat nak buka lagi masa tu. So kita dapat menimba ilmu melalui page Tuan Nizam dululah masa tu. Masa bila tak dapat buka akaun CDS? Masa dah join WSM? Belum. Masa dalam tempoh PKP tu lah maksud saya. Masa tempoh PKP tu bila kita apply, kebanyakan investment bank macam tu dia ada prosedur dia orang. Lambat lah, ambil masa betul, ambil masa sikit. Jadi bila start akaun CDS siap tu bila? Akhir tahun lepas? Dalam bulan 11 macam tu. Bulan 11 lah. Okay, just nice lah. Lepas tu join WSM 2.0 pada bulan Januari kan kita start kan? So maksudnya sebelum ni pernah join kita punya program yang newbie ke ataupun terus ke WSM? Saya terus ke WSM Tuan Nizam. WSM maksudnya join webinar Warren Secret dulu lah. 2 kali? Sekali? Sekali je yang masa pertama ke apa? Saya rasa yang pertama. Yang pertama, okey. Okay, so maksudnya Tuan Nabil tak join kita punya newbie, kita tak join Premier Saham Mastri, tiba-tiba masuk WSM. WSM ni kita punya advance lah program kan. So apa yang buatkan Tuan daripada tak join, tak follow daripada awal, tiba-tiba terus buat keputusan untuk join satu program yang agak high ticket lah kita sebut kan. So apa yang buatkan Tuan buat keputusan tu? Dalam tempoh PKP tu juga, of course saya tengok jugalah akan jenis-jenis saham ni. Dia ada saham yang mahal, ada saham yang sederhana mahal, ada saham mampu milik, saham yang murah. So bila kita kadang-kadang tengok Tuan Nizam pun ada share kadang-kadang saham, kita pernah dengar terms warrant ni. So bila warrant ni kita tengok dia boleh bagi pulangan yang lebih berbanding market share. So daripada situ tapi teknik warrant macam mana nak beli tu saya tak dapat lagi. Maksudnya macam mana, is it ada kaedah ke kita nak beli warrant ni, is it sembrono je kan? Tapi sebenarnya bila Tuan Nizam bila dalam sesi page Tuan Nizam tu ada teknik-teknik yang akan diajar, masa tu yang saya nantikan lah. Kira barat memang
saya plan saya nak trip ke kantor Warren. Tapi apa caranya? So bila saya dah nampak Tuan Nizam memang ada buat kelas khusus untuk Warren ni, itu yang saya terus grab the opportunity lah. Ada bincang-bincang dulu ke sebelum join ke? Of course, pertama tak dapat join sebab busy kan, sibuk dengan kerja. Tapi ada tak macam buat survey dulu ke, ataupun tanya pendapat orang ke sebelum buat keputusan? Ke macam mana? Secara jujurnya tak ada discuss dengan siapa sebab tak kenal lagi dalam masa tu, tak kenal sesiapa lagi. Tapi pada saya bila compare dekat luar sana, saya rasa tak ada lagi yang buat spesifik modul Warren ni. So bila Tuan Nizam buat spesifik modul Warren ni, situ saya rasa memang ada kelainan lah. So that's why saya terus decide saya nak join the class lah, join the program. Okay, alright. So gitulah bermula, tak join program-program newbie, terus ke Warren Secret Saham Mastery batch yang kedua. Okay, jadi kita bermula masa Januari kita tahun 2021 ni kira official lah bermula dalam saham ni, dan alhamdulillah ada result-result yang telah berjaya dihasilkan lah. Okay, cuma nak tanya Tuan Nabil lah kan, basically belajar saham ni susah ke tak sebenarnya? Ini persoalan yang ramai, especially newbie atau orang yang baru nak start belajar saham ni. Okay, diorang tertanya, betul ke saham ni mudah ataupun susah sebenarnya? Cuba bagi your pandangan. Okay, betul. Soalan ni sebenarnya ramai juga tanya macam mana saham ni susah ke senang ke. Saya selalu bagi simple analogi kepada semua orang. Okey tak kalau saya buat analogi macam mana kita dulu nak bawa kereta lah, for example. So kalau kita tak belajar teknik bawa kenderaan yang betul, katakanlah sebelum kita dapat license kita main bawa saja. Of course kita rasa kita bawa tu dah betul. Kan? Tapi sebenarnya bila kita pergi ada proper kelas, pemanduan apa semua, kita baru tahu undang-undang tersebut. Bila kita tahu ada undang-undang, baru kita beware, oh kawasan ni tak boleh laju, kawasan ni kita boleh laju. Sama juga dengan saham, maknanya kalau kita ada proper, kita join kelas, dapatkan guru yang betul. So teknik yang akan diajar tu nanti pula teknik yang memang saya yakin dekat luar sana pelbagai teknik saham. Tapi kita tengok teknik saham tu yang mana yang memang suit dengan kita punya cara kerja kita dan masa kita. Bila adanya teknik-teknik ni, saya yakin persoalan tu mudah atau senang, saya yakin dia akan senang lah insyaAllah Tuan Nizam. Sebab apa? Sebab kita dah ada ilmu. So bila kita dah ada ilmu ni, senanglah kita nak kata apa, nak identify is it counter ni berpotensi, counter ni tak berpotensi. Pada saya ilmu tu yang membuatkan level senang atau mudah tu lah Tuan Nizam. Tapi biasalah mula-mula memanglah susah kan. Tak faham. Terkial-kial terkial-kial. Mula-mula tu kalau dalam mindset ni Tuan Nizam banyak kelabu lah Tuan Nizam. Ya. Okay, so lepas belajar ada nampak berbeza ke? Apa bezanya? Macam mana? Boleh share sikit? Okay, bila dah join kelas Warren Secret ni, WSM ni, saya boleh share dengan kawan-kawan. I believe kawan-kawan pun ada yang dah join. Dia sebenarnya bukanlah apa yang modul ni bukanlah semata-mata kerana Warren, tapi Tuan Nizam akan start simplify, summary-kan dengan saham tu, macam mana teknik saham tersebut. So kita perlu bergantung kepada fundamental analysis sebelum kita pergi pada technical analysis. So yang paling pentingnya yang saya boleh share dengan kawan-kawan ialah dalam saham ni ilmu tu yang paling penting yang perlu kita fahami. Dan awal-awal tu betul ada sedikit kesukaran, kita nak memahami, ada term-term dia pula kan, ada terma-terma yang perlu kita fahami. Tapi yang paling penting ialah yang membezakan kita dengan orang lain ialah homework tu lah. So bila Tuan Nizam selalu bagi kelas, of course lepas tu akan ada homework. So bila homework tu kita, ini yang membezakan kita dengan orang lain lah. Sorry to say kawan-kawan, kadang-kadang bila kita habis dengar kelas, lepas tu kita just tutup laptop. Okay? Tapi macam saya yakin ramai kawan-kawan saya buat, lepas habis kelas, kita akan buat homework, dan kita akan share sama-sama dekat dalam grup Telegram kita dan kita berkongsi pandangan. Is it kita ni punya cara kerja kita ni betul ke tak, apa semua. Dengan situ yang paling penting keyword dia lah, bila masuk kelas, perlu ada kita susuli dengan homework yang kita buat. Kadang-kadang kita rasa homework kita ni macam dah betul, tapi sebenarnya mungkin tak tepat. Tersilap kat mana-mana kan. Okay. So perkara ni norm lah pada saya.
silap ni paling penting. Bila kita ada silap, orang betulkan, di situ kita akan ada start kita punya confident untuk aplikasikan ilmu yang Tuan Nizam ajar tu. Itu kalau tengoklah video, ada yang masuk tapi tak tonton video, nak ulang kaji macam mana kan? Ada juga macam tu kan? Itu tak dapat nak nolong lah. Tak dapat nolong lah. Maksudnya kena usaha juga, still follow kan? Betul. Yes, betul. Okay, tapi dalam Warren Secrets, kita punya program adalah selama 3 bulan intensif. Maksudnya tiap-tiap hari Ahad pukul 8 malam kita akan ada kelas lebih kurang sejam. Setengah jam ke sejam. So masa proses tersebut daripada bulan 1 sampai bulan 3 tu, apa perasaan tuan masa belajar tu? Rasa macam lama sangat ke? Rasa macam terlalu berat ke nak dapatkan knowledge ni ke macam mana? Ataupun tuan rasa just nice? 3 bulan tu memang cukup lah. Pada saya yang bekerja untuk jadikan saham sebagai part time pada masa tu, saya rasakan dia punya timeline tu sangat cantik. Timeline tu maknanya seminggu sekali kita boleh dah tahu dah. Setiap hari Ahad malam kita kena spend masa kita daripada pukul 8 sampai pukul 9. Dah cantik dah. Lepas tu pula setiap hari Selasa pula Tuan Nizam akan share lagi kata ni dalam live training tu. So pada saya more than just nice lah Tuan Nizam. So sebab apa, bila seminggu sekali kita akan dapat satu method. So kita terus apply. So week to week kita dapat ilmu yang baru, dan kita lama-lama kita increase kita punya knowledge and skill tu. So cantik lah pada saya, tempo tu more than just nice lah Tuan Nizam. Just nice. Dia sistem yang just kita semua orang sepatutnya boleh follow lah kalau berikan komitmen. Betul. Of course, walaupun bekerja pun sebenarnya boleh luangkan masa lah 1 jam seminggu, lebih kurang sejam lagi untuk waktu. Kadang-kadang lah hari Selasa tu mungkin lah ada yang kerja mungkin tak dapat nak join, tapi kita ada bagi recording supaya boleh refer balik kan. Betul. So that's the process lah. Okay, right. So sekarang ni kita nak tengok result dulu lah. Boleh kita share result sikit? Boleh ke ni? Oh, malu lah nak share. Malu Semua orang nak tengok result. Kalau cakap-cakap je orang kata cakap kosong, betul ke buat profit ni? Okay, kita cerita sikit Alright, so ini adalah kita punya report Tuan Nabil memang hantar report bila diminta Of course kita akan hantar tapi memang ikutlah dia punya link yang diberi untuk hantar report betul Tuan Nizam. Okay, right. So ni antara resultnya. So yang ni yang latest dalam WSM 2.0, Tuan Nabil adalah yang top ranking lah sekarang dengan profit terkumpul sebanyak RM85,532 Ada tengok ke saya buat result showcase? Yang pertama tu saya tengok Tuan Nizam. Ada tengok Okay, right. So jom kita tengok portfolio. Ni adalah portfolio pada bulan 5 2021 daripada kaunter Sanichi Warren So kalau kita tengok dekat sini average price 0.056 sen. Alright, dan last price naik pada harga 12 sen setengah modal RM38,000. Okay, total market value menjadi RM85,000. Okay, unrealized profit di sini adalah RM46,920. Unrealized profit by percentage 123.21%. Kuantiti adalah 680,000 unit saham. Okay, boleh ceritakan sikit tak Sanichi Warren ni macam mana tuan buat keputusan, berapa lama hold counter ni, dan apa perasaan dia bila berjaya buat profit macam ni? Silakan. Okay, Sanichi Warren Sanichi Warren Sanichi Warren ni masa tu saya masa along the way kelas kita start pada bulan Januari, Februari, saya yang basic yang Tuan Nizam ajar masa dalam kelas Warren Secret tu ialah kita tengok counter Warren yang oversold dan juga kita in the money. So saya just fokus kepada counter Warren yang macam tu dulu. Okay. So bila saya tengok salah satunya ialah this counter lah, Sanichi ni, saya pun tak pasti kenapa saya pilih ni masa tu sebab ada banyak counter kan. Tapi dia macam seolah macam ada bagi signal dekat dalam chart tu. Saya rasa katakanlah saya ada 5 counter masa tu. Tapi counter Sanichi ni yang paling dari segi harga dan juga chart pattern tu saya nampak Sanichi ni yang paling pada saya yang paling berkenan kat saya lah. Ada insting lah. Insting tu ada, dia macam bagi bling-bling je. Lama. Dia bagi bling-bling sikit Tuan Nizam. So
Okay. Kita ada lah, tapi memang nampak masa tu dari segi chart pattern, dari segi trend dia tu, saya nampak Shinichi ni yang paling masa tu menepati saya punya kriteria. So Baik. saya pun belilah company ni lah. So beli beberapa kali ke ataupun beli sekali je? Saya tengok ni ada average price ni 0.05 ni, ada beli beberapa kali lah. Saya beli pada harga 6 sen kalau tak salah cikgu. Lepas tu dia ada buat penurunan. Saya average down kan. So tu dapatlah harga 56 sen ni lah. 5 sen lebih 5 kurang. sen, sorry, 5 0.05. Dia ada 3 digit tu kat belakang. Jadi kita tak boleh nak sebut dia. Kita kena sebut 0.056 sen. Ataupun 5 sen setengah lah lebih kurang. Okay, alright. So bayangkan sebelum ni tak pernah buat profit dalam saham. Okay, then suddenly trade counter warrant, belajar dan berjaya buat profit sampai 5 angka, mencecah 46,000. Okay, 123.21%. Apa perasaan masa tu? Boleh tak share dengan semua yang menonton? Dia kalau Jepun punya word Takashima lah. Dia macam terkesima betul lah, macam terkesima terkesima. Betul ke ini keuntungan dia kan? Sebab to be honest, income 5 angka ni memang sangat-sangat wow lah pada saya kan. Betul. Lepas tu secara part time pula tu. So memang sangat bersyukur kepada Allah. Lepas tu saya memang alhamdulillah ada melompat lah masa tu. Masa tu melompat tapi depan kamera kontrol. Jeritan tu kalau jeritan dekat rumah ni memang paling kuat lah masa tu kan. Tu memang siapa yang dapat rasa je yang akan tahu apa keadaan dia masa tu Betul. Okay, right. Dan ada juga macam tak sangka dapat result macam ni. So rasa macam betul ke within, sebenarnya saya hold ni pun tak lama Tuan Nizam. Saya rasa tak sampai sebulan. Seingat saya tak sampai sebulan pun saya hold this counter. Less than 3 weeks lah. Lepas tu memang tiba nampak dia spike. Ini pun to be honest dengan Tuan Nizam dengan rakan-rakan lain, saya dapat harga 12 sen setengah ni pun bukanlah sebenarnya harga yang cantik sebenarnya. Sebenarnya dia naik lagi dalam 14 sen. Tapi masa tu ada sedikit gangguan dekat office. Bila tengah dapat call tu bila habis dah turun 12 sen setengah. So take profit lah. Yes, take profit lah. Sayang kalau ikut sebetulnya masa dia dah 14 sen tu masa profit tu berapa agaknya? Masa tu Tuan Nizam kalau tak salah saya boleh cecah 100k masa tu. 100k sorry, market 100k. That means saya boleh dapat dalam 60,000 lah masa tu. 50-60k sebab dia naik setengah sen percentage besar. Itu yang bezanya warrant. Yes, betul. Okay, dekat dalam live kita ni ada Ayah Demi. Assalam Tuan Nizam Malik dan Tuan Nabil. Ayah Demi ni top number 1 WSM 3.0. So nanti dia dah buat 5 angka profit. Hari ni RM14,000. Nanti kita nak tengok boleh beat tak Tuan Nabil punya profit ni. Boleh tak apa. Boleh. Tengok rezeki masing-masing Okay, alright. So jadi Shinichi Warren trade counter yang berjaya, dan of course daripada banking sector lah. Kalau kita cakap ada orang boleh buat keuntungan pelaburan mencecah 100%, biasanya lah orang banking, orang-orang yang daripada kewangan ni diorang takkan percaya mana ada buat untung 100%. Jangan membongak orang kata. So dululah masa saya zaman belajar tentang kewangan dan pelaburan, kalau saya attend mana-mana seminar, dia cakap kalau ada orang boleh claim berjaya buat profit 100%, itu straight scam. So macam mana Tuan Nabil bila berjaya buat 100%, merekodkan dan bukan sekadar rekod, dia memang realize the profit. Jadi apa pandangan Tuan tentang trade saham sebenarnya? Adakah real ataupun macam mana? Dia okeylah, pada yang tak kenal tu memang tak jatuh cinta lah Tuan Nizam. So dia sebenarnya saham ni ialah salah satu sebenarnya platform yang to be honest untuk rakan-rakan kita mungkin tak berapa pendedahan tu kurang lagi lah. Tapi sebenarnya nak beritahu
saham ni ialah salah satu platform yang memang real yang mana kita boleh jana keuntungan, tetapi dengan teknik yang betul lah. Maksudnya kena it's a real punya profit punya making kat sini, yang mana kita boleh jana pendapatan yang betul. Tiada unsur-unsur scam lah kat sini. Okay, sebab apa? Kita kena tahu bursa ni siapa dia punya regulator dia. Macam saya pun tadi terlepas, sebenarnya bila kita nak masuk satu platform tu, kita tengoklah siapa regulator dia, and siapa dia punya enforcement dia siapa. So kalau dah regulate by Bursa Malaysia, daripada Security Commission SC, alhamdulillah, insyaAllah dari segi bursa ni bukanlah satu orang kata nak skim tipu orang ke, tak ada. Sebab apa? Kita akan dipantau segala saham-saham ni punya performance, saham-saham ni punya rekod transaksi, semuanya diurus selia oleh Bursa Malaysia. Jadi pada saya bukanlah scam untuk tipu orang ke, tak adalah. Okay? Yang nak tipu orang ni tak tahulah dia tipu dari segi apa kan. Tapi pada saya dekat saham ni is orang kata the best platform, salah satu best platform untuk kita nak generate money lah, Tuan Nizam. Maksudnya pelaburan saham ni dia sah di sisi undang-undang sebab dia dikawal oleh badan-badan yang berautoriti dekat Malaysia. Dan juga dia patuh syariah. Kalau kita semak melabur dalam pelaburan saham ni patuh syariah. Kalau kita beli saham yang patuh syariah, tak ada masalah. So 2 poin lah yang penting dekat sini. Sah di sisi undang-undang dan juga melabur secara patuh syariah. Itu kelebihan melabur saham. Tapi ada orang cakap melabur saham ni boleh rugi sebab tu saham tu scam. That's the problem. Rugi tu memang mana-mana pelaburan pun boleh rugi. Kita buat property investment pun boleh rugi. Kita meniaga pun boleh rugi. So kalau rugi bukan bermaksud scam. Tetapi kita nak tahu yang kita masuk ke dalam satu medium pelaburan, platform pelaburan tu dia lakukan secara profesional lah, okay, dan juga dipantau oleh Suruhanjaya Security Malaysia. That's the idea of pelaburan saham lah. Rugi untung tu perkara biasa, bukan masalah rugi terus jadi scam kan. Tapi betul, jumlah profit mencecah 100%. Masa saya terlibat dalam saham dan saya mula buat 100%. Masa tahun 2014 lagi, masa saya belajar, saya dah start buat 100% profit. Okay, dan saya masa tu kalau boleh share, seronok bukan kepalang lah orang cakap. Seronok sangat melabur dan trade dapat buat 100%. Dan masa tu saya tak ada kawan-kawan yang trade saham. Semua orang pun tak tahu saham ni apa. Jadi kita macam nak bercerita dengan orang tapi tak ada orang tahu, dan of course masa tu orang still skeptical tentang pelaburan saham. Okay, tapi alhamdulillah hari ini sebab dah ada perkongsian di media sosial tentang saham, lebih ramai lagi orang terbuka dan untuk mengenal dan mendengar tentang perkongsian pelaburan saham lah. Sebab itulah kalau dulu saya seorang yang buat 100% pada zaman saya lah 2014-2015, sekarang kita dah ada ramai dah student-student Warren Secret yang dah start buat 100%. Dan of course Warren ni peluang untuk buat 100% profit tu lebih tinggi lagi sebab because harga dia rendah dan bila dia naik je beberapa sen naik je kita dah boleh achieve 100%. Okay, so dan of course ada student yang buat sampai 300%, 500% melalui counter warrant. Bagi saya ini adalah peluang. Peluang siapa yang grab, siapa yang study, siapa yang cuba buat dengan betul-betul, ada peluang untuk buat profit macam ni lah. Betul tak? Saya pula yang bagi pendapat. Saya patut tanya soalan. Aduh. Tak apa, pendapat Tuan Nizam tu yang kita nak dengar tu. Aduh, okay. Alright, so okay, jom kita pergi dekat counter yang seterusnya, boleh Ini adalah bulan 5. So next kita ada counter PDZ WB. Okay, counter ni pada bulan Jun bulan Jun. Okay, so realize. Okay, cerita sikit pasal counter PDZ ni. Okay, counter PDZ ni pula masa saya dah take profit dekat counter Sanichi tadi, saya juga tengok along the way tu saya tengok akan counter Sanichi ni punya background lah, dia punya business, lepas tu akan macam Tuan Nizam pun ada ajar, bila kita dekat dalam platform RHB Trade Smart tu kita boleh tengok juga pemegang-pemegang saham dalam satu-satu counter tu. So bila saya tengok dalam pegangan Sanichi ni juga dia ada pegangan saham dalam counter ni, dalam syarikat ni iaitu PDZ. So macam saya pun sedikit logiknya lah, bila kita ada sesuatu pegangan dalam satu syarikat, bila kita counter kita untung,
logiknya dia akan ada bagi positive impact kepada counter pegangan yang kita ada tu. Selalunya memang kalau di pasaran pun sama je. Kalau kita satu kebiasaannya bila company A ni dia ada pegangan saham dalam satu company B ni, bila company A ni dia ada buat keuntungan, positive impact tu pun ada bagi pada counter B ni lah. So dia punya start nak tengok tu Tuan Nizam dan kawan-kawan dia bersitu je sebenarnya. Saya tengok counter Sanichi ni ada buat keuntungan, saya terus tengok akan beberapa counter yang Sanichi yang ada pegangan lah. So di situ saya mula lihat akan PDZ ini dan di situ baru kita analyse dia punya chart pattern tu lah, daripada weekly, daripada monthly punya chart. So tengok pada masa ni ada signal oversold tersebut. Okey, jadi teruslah bismillah teruslah buat keputusan ni. Kalau kita tengok kuantiti 4 juta 4 juta unit saham dia beli pada harga 1 sen setengah dan naik pada harga 2 sen setengah, modal sebanyak RM60,918. Okey, market value mencecah RM101,530, total profit RM40,612, 66.67%. So 6 angka lah kira ikutkan market value jadi inilah possible benda yang possible dalam trade counter warrant. Mungkin ramai lagi yang tak tahu pasal trade counter warrant ni kan. Rugi kalau tak belajar tentang warrant. Okay, dan at least mengetahui tentang peluang yang ada lah. Of course dia ada risiko dia, ada dia punya dia punya dugaan dan cabaran trade counter warrant ni. Tetapi kalau kita berjaya buat profit, dia punya reward dia sangat-sangat luar biasa lah. Boleh kita kata macam tu 66.67%. Dalam masa mungkin berapa bulan hold counter ni? Sama juga Tuan Nizam. Saya kebetulan dua-dua counter ni persamaan dia saya ingat saya hold tak lebih sebulan pun. Tak lebih sebulan lah. Tak lebih sebulan. Dia mungkin dalam 3 minggu macam tu je. Ya. Okey, tapi itulah masalahnya orang cakap kalau buat profit dalam masa 2 minggu, 3 minggu, semua orang kata boleh buat profit macam tu. Sebab tu saya kata dalam training saya, saham ni kita satu benda yang kita tak boleh nak kawal pergerakan dia. Ada counter yang dia ambil masa untuk naik, ada counter yang dia cepat naik. Jadi kita buat just pembelian saham pada harga yang betul. Kalau dia naik cepat, alhamdulillah lah profit. Dalam masa 3 minggu dah buat profit. Ada masa counter yang kita beli tu dia perform lambat sikit, dia ambil masa mungkin berbulan-bulan baru naik, pun alhamdulillah profit. Dan ada juga counter yang kita tunggu, last kali rugi juga. Boleh jadi macam tu juga. So it doesn't mean that bila kita cakap ada profit dalam masa 2 minggu, 3 minggu, semua yang mendengar kata beli counter ni boleh buat profit 2 minggu. It's not like that lah. Okay, dan juga of course timing juga memainkan peranan penting lah untuk kita membuat keuntungan dalam saham. Betul tak Tuan? Betul Tuan. Betul lah. Okay, alright. So inilah dia result dua setakat ni, dua profit. Dan sekarang ada position mana-mana counter ke ataupun dah rehat dulu sekejap? Okay, bila dah dapat keuntungan 2 bulan ni, saya rasa dah tiba masanya saya kata apa, enjoy dululah. Saya kata enjoy dululah reward kita ni kan. 2 bulan kita reward dulu diri kita dulu. So kebetulan bulan Julai pun saya ada terlibat dalam projek dekat bank saya. So saya rasa kita enjoy, kita fokus dulu pada kerja sekejap. So bulan 8 ni Tuan Nizam baru saya start ni baliklah kajian lagi apa semua lagi. Yes, betul. Dan inilah kelebihan dalam saham sebenarnya, kita boleh relax bila kita nak. Kita boleh agresif bila kita nak. Okay, kalau kita nampak macam sentimen negatif terlalu lama sangat, kita relax dulu. Kita boleh plan sendiri. Kita ada kebebasan. Kita nak beli boleh, tak nak beli pun boleh. Tak ada siapa paksa kita, betul? Betul. So yang best saham ni juga macam Tuan Nizam kata tu, kita decide bila kita rasa kita nak jadi keuntungan apa semua. Yang penting apa yang saya boleh share dengan kawan-kawan semua, bila kita dah capai sesuatu keuntungan tu, jangan to be eager pula kita nak orang kata apa bodos kita nak masuk pula kaunter lain. Bertenang, tengok dulu kompetisi yang betul-betul meet kita punya requirement. Kalau selagi tak meet, tak jumpa lagi, relax dulu. Jangan buat keputusan yang macam, sebab saham ni tak ke mana pun, memang saham tu akan ada je kat bursa tu. So selagi tak jumpa lagi dengan you punya kriteria saham yang berpotensi, cool. So kalau dah jumpa, then baru masuk.
Ini kadang-kadang yalah ya macam Tuan Nizam kata tadi betul lah. Ilmu tak cukup lagi tapi beli sampai berbelas kaunter pun ada. So pada saya better kuantiti tu yang manageable dan berpotensi, itu yang paling penting lah. Betul tu. Okay, alright. Line kita okey ke ni? Nampak macam keras ni. Kejap kita tengok line internet kita ni. Nampak macam okey. Alright, boleh sikit. Okey, line okey. Okey, alright. So itulah dia antara perkara yang kita dapat share daripada perkongsian Tuan Nabil. Okey. Saya ada beberapa soalan lagi. Boleh ke tanya soalan ni? Boleh Tuan Nizam. Hari ni memang free. Hari ni saya memang fokus. Saya memang fokus dekat Tuan Nizam ini. Okey, alright. So saya nak tanyalah. Dalam buat saham ni ada tak dapat macam halangan ke atau daripada family, mungkin wife ke ataupun keluarga yang tak setuju masuk melabur dalam pasaran saham? Ada tak? Ini soalan best ni. Ramai orang tanya ni, saya nak melabur tapi suami saya tak setuju. Saya nak melabur tapi mak saya tak bagi. Macam mana? Soalan Tuan Nizam ni dia sebenarnya memang kena dengan masa saya punya decision nak libat dalam saham ni lah. Saya nak katakan saya punya background family, to be honest, tak adalah terlibat dalam mana-mana investment punya platform ataupun business punya entity lah. Jadi bila saya decide saya nak masuk kaunter saham ni, bila saya nak pergi kelas, saya kata dengan wife saya lah, apa yang boleh kita nak support family, at least kita dapat RM1,000 sebulan pun cukup lah. Masa tu kita rasa dapat aim RM1,000 pun dah bagi saya dah okey dah. Dengan just nak support, dapat lepaskan bil-bil ke. So masa tu pada saya punya rezeki, halangan tu tak adalah Tuan Nizam. Maknanya bila saya explain akan objektif saya nak masuk saham ni pada isteri saya. Lepas tu saya saham isteri dah okey sebab penting, sebab bila kita ada kelas ni, anak-anak ni isteri kena jaga. Kan? Jadi kita kena explain dahulu objektif kita nak masuk saham ni kerana apa. Kita jelaskan pada isteri kita apa dia kena support kita pula dari segi macam mana. Lepas tu dan saya beritahu pada mak saya lah. Beritahu mak saya pun ada nak join satu kelas saham ni. So mak saya kata alhamdulillah, daripada saya dari segi halangan tu lancar lah Tuan Nizam. Saya tak ada beberapa halangan. Yang paling penting saya nak share dengan kawan-kawan, sekiranya ada beberapa halangan, jangan patahkan semangat. Teruskan memberikan penerangan penjelasan kepada kalau ada pasangan tu, itu paling penting lah, kena explain betul-betul pada pasangan kita apa objektif kita nak masuk saham ni, dan kita bagilah masa timeline kita kepada pasangan yang kita nak fokus ni macam mana, so that pasangan kita dia dah boleh ambil persediaan juga dari segi masa, so that dia boleh absorb. Kadang-kadang macam contoh bila saya ada kelas, isteri jaga anak-anak semua, bila kita nak start trading, buat kajian, isteri pun faham. Sebab apa, bila kita buat trading saham ni, kebaikan tu nanti alhamdulillah kita berkongsi bersamalah. Yang paling penting bila dah untung tu janganlah makan seorang, kata kan. Jangan makan seorang kenalah beli something kan. Beli hadiah ke apa kan. Yes, kenalah kongsi bersama. Tapi tak adalah semestinya untung besar baru nak kasih hadiah. Untung sikit pun bagilah juga kan. Betul. Beli coklat harga RM4 pun boleh, orang pun happy. Okay, alright. So soalan seterusnya, sikit lagi soalan. Saya nak tanya, apa yang Tuan belajar dalam Warren Secret Saham Masri yang Tuan paling suka? Sebab dalam Warren Secret Saham Masri ni kita belajar banyak benda. Ada formula tu, formula ni, bullish divergence, time frame secrets, entry sharpshooter. So apakah yang nombor satu lah Tuan rasa belajar dalam Warren Secret Saham Masri, yang formula yang Tuan paling suka? Ada tak? Yang teringat-ingat yang paling suka, yang paling best lah belajar tu. Dia perkara basic pada saya Tuan Nizam. Sebelum kita nak tengok chat ni, saya selalu tengoklah kan kawan-kawan struggle kat mana.
Dia yang paling penting ialah kita kena identify counter yang berpotensi tu dahulu. Dia mean watchlist kita lah. So ramai yang saya nampak pada observation saya lah, yang paling penting counter berpotensi ni yang paling crucial lah, paling crucial untuk kita nak buat penilaian counter yang macam mana kita perlu dapatkan. So yang paling saya pegang sampai sekarang, Tuan Nizam punya ilmu ni ialah daripada, walaupun nampak basic tapi sebenarnya dia sangat beri impact yang besar, iaitu fundamental analysis, technical analysis. Tapi kalau kita tengok fundamental analysis tu mungkin tak berapa cantik, tapi kalau kita tengok technical analysis tu cantik, kita boleh lagi masuk counter tersebut. Dan bila kita masuk dalam chart, ajaran Tuan Nizam untuk kita membuat entry sharpshooter tu paling best lah Tuan Nizam. Saya suka yang paling best tu entry sharpshooter tu lah. Yang mana bila kita tengok berlakunya divergence, lepas tu kita tengok pada counter monthly, weekly, dan itu paling penting lah pada saya untuk dan kita nak buat the best entry masa tu. Semualah penting kalau tak ada pokok pangkalnya semua penting sebenarnya. Sebab dia satu flow satu flow system. Satu flow yang paling penting keyword dia ialah structure lah. Tuan Nizam dah structurekan dia punya flow dari A to Z tu dengan so itu saya nak cakap dengan kawan, rugilah kalau siapa tak join tengok betul-betul WSM punya modul tu. Tapi pada saya belum terlambat lagi, kalau sebab kita ada rekod punya kelas, tengok balik recording punya kelas. Kalau tak faham ulang balik, kalau tak faham lagi tanyalah kawan-kawan dalam kita punya circle. Sebab pemahaman orang ni berbeza Tuan Nizam, pada saya lah. Pemahaman orang ni berbeza. So bila kita ada orang faham A, ada orang faham B, so bila kita matchkan, di situlah dia kita punya ni lah, kita akan dapat. Macam saya Tuan Nizam, saya punya cara pula. Saya ada macam saya kurang sedikit pada awal tu dulu, saya ada kelemahan sikit nak faham chart ni macam mana. So saya tengok dekat dalam saya punya circle tu, saya boleh share nama dia lah Tuan Nizam, boleh boleh share nama dia ni? Boleh, circle kita juga. Nama dia saya panggil Din Aziz ni. Din Aziz, okay, right. Din Aziz ni dia pada saya, dia bila orang tanya pasal chat dah, dia ni macam segera, cepat dia punya reply dia tu. Respon dia. Segi respon dia tu cepat pasal chat. So Mamat ni boleh tahan pasal chat punya understanding ni. So saya sampaikan, saya PM dia Tuan Nizam, saya nak jumpa dia masa tu. Okay. Saya jumpa dia, Din Aziz ni, saya jumpa Cik Din ni, saya jumpa dia. So tengok muka, agak senior kan, tengok muka kan. Tapi bila saya nak jumpa dia kat kedai mamak masa tu, kita orang lepak kedai mamak. Cik Din, saya nak jumpa Cik Din kat lah. Saya nak, jom kita sarapan sama-sama Cik Din. Saya bawa lah laptop semua. Saya ingat lagi masa tu hari Sabtu pagi saya jumpa dia. So pergi jumpa sana, saya ingatkan dah senior punya, muda lagi punya. Muda lagi tapi muka nampak senior. Nampak matang Jangan marah Cik Din nampak macho lah, senang cerita. Macho. So punya effort tu ialah saya punya effort ialah, kalau saya tak faham, maknanya kita cuba adakan circle kita ada group discussion pula. So group discussion ni kita boleh buat antara circle kita. So itulah yang kawan-kawan pun boleh buat lah. Macam kita dulu nak belajar, kita rasa cikgu ni ajar dah macam tangkat, tapi bila keluar kelas dah hilang. So jadi benda lain. So kita buatlah group discussion balik, sebab akan ada orang yang cepat tangkap, akan ada orang cepat faham, hati bersih kan, hati suci bersih. So ambillah pendekatan-pendekatan macam ni kawan-kawan semua. Adakan group discussion apa semua. Saya yakin dalam group kita ni semua orang yang mana yang bila saya tengok balik dalam WSM 1.0, Cik Takinla apa semua ni memang rajin berkongsi lah Tuan Nizam. Tak kedekut ilmu lah. Kita ni je yang tak nak kita tanya. Kadang segan jangan segan lah, saya rasa. Segan tertinggal. Betul. Tapi maksudnya masa jumpa Tuan Din Aziz tu memang dia share lah apa yang dia tahu, dia tunjuk lah basically macam discussion Betul. Kita ada refresh balik lah. Sebenarnya Tuan Nizam dah ajar tu dah betul lah. Kan? Kita refresh balik kenapa kita perlu tengok kat weekly chart, monthly chart. So kita bullish divergence, nak lukis macam mana. Yes. So kita
refresh balik lah sebenarnya. Kita perlukan refresh session tu kerap lah sebenarnya. Betul. Jadi alhamdulillah Okay, right. So kita dah sampai dekat hujung-hujung sesi live kita ni. Alright. So apakah sekejap ada soalan ni. Okay, Dina Talib tanya dekat ruangan komen. Macam mana tentang soalan FA PDZ tak cantik tu? FA PDZ katanya tak cantik, tapi macam mana tuan boleh yakin untuk membeli dengan kuantiti yang agak banyak? Cuba jawab soalan tu. Soalan cepu emas. Ini sebenarnya kena tanya Tuan Nizam ni. Tak apalah. Tuan Nabil yang buat keputusan kan. So cuba. Macam mana tuan buat keputusan? Sebab saya ingat lagi masa dalam kelas awal kelas first module WSM tu, yang paling bagusnya bila satu counter tu FE-nya bagus, TA-nya pun bagus, that one's the best lah, the best counter yang untuk kita nak fokus lah. Tapi kalau kita lihat FA-nya tak bagus sangat, walaupun dia rugi, lepas tu TA dia okey. Tuan Nizam ada share, kita janganlah tinggal terus, so, kita study lah counter tu. Okay, so kita study counter tu sebab mungkin ada potensi yang pada masa akan datang. So pada saya pegang itulah, maknanya banyak je sebenarnya counter kat luar tu, FA tak bagus pun, tapi sebabkan TA dia ada potensi, ada signal. Signal. Ada signal untuk kita buat entry. So kita watch dia lah, kita perhatikanlah rapat. Macam saya tengok sini masa tu macam kenapa saya, sebab mungkin background saya banking ni, selalunya bila kita tengok ada pegangan-pegangan company-company ni dekat beberapa company, dia akan ada bagi positive impact lah, positive impact kepada counter dalam pegangan dia tu. Saya punya insting macam tu je Tuan Nizam. Tapi still ada risiko. Bukan kata tak ada risiko. You beli counter yang fundamental bagus pun boleh rugi juga apa? Betul. So jangan taksub, sebab tu saya kata antara pesanan saya, jangan perfectionist, jangan terlalu taksub dengan kajian. Kita kena be flexible dalam kajian kita, dalam keputusan kita, dan always ready tentang risiko yang ada. Kalau kita nak beli dengan modal yang besar pun kita berani atau kita sanggup untuk handle the risk, so kita boleh je trade, tak ada masalah. Masalahnya orang yang tak ready dan tak faham mindset yang betul tentang risiko, dia pergi beli dengan kuantiti yang besar yang dia sendiri tak boleh handle. That's the problem. Jadi dia sebenarnya sebab tu kita tak boleh beli saham ni ikut-ikut orang. Kita kena buat keputusan kita sendiri based on keyakinan kita, based on kefahaman kita dan risiko yang kita ambil lah. Jadi sebenarnya itu sangat penting untuk kita ingatkan kepada kawan-kawan yang nak belajar saham kan. Kita kena buat keputusan, dan setiap keputusan kita ada risiko dan juga ada potensi keuntungan. Okey. So macam tu semoga terjawablah soalan-soalan yang berkaitan dengan FA tak berapa bagus pun tapi boleh beli. Of course boleh beli sebab FA tak bagus pun ada keuntungan juga. Boleh naik juga. Dan kita sebenarnya nak buat profit secara capital gain. Okay. Alright. So tuan, last soalan saya. Berapa banyak soalan last ni. Okay. Apakah 3 tips tuan? Tips kejayaan lah. Kalau nak berjaya sebagai seorang pelabur dan trader saham, ni khas kepada kawan-kawan kita yang tengah belajar saham, yang tengah mungkin belum dapat result, masih lagi menanti, mungkin sekarang tengah unrealized loss. Apakah tips ataupun pesanan 3 yang paling penting daripada Tuan Nabil kepada kawan-kawan semua? Silakan. Mungkin tak structured saya punya tips ni, tapi selalunya dalam puju benda pun yang saya akan share dengan semua orang, buat apa-apa pun, even though saya dalam banking ke dalam pekerjaan pun, saya selalu letakkan yang paling penting ialah, pertama sekali ialah ilmu tu. Ilmu paling penting kawan-kawan untuk kita nak buat dalam perjuangan. So bila kita dalam saham ni, ilmu tu paling penting. Maksudnya kalau kita masih lagi dalam kelas, masih lagi dalam contohlah sekarang tuan-tuan mungkin dalam kelas punya sesi lagi, kalau nak juga trade tu sebenarnya boleh je kita nak trade olok-olok dulu, nak trade paper trade kan, letak je lah buy kita kat nombor berapa, kita punya sell dekat mana, boleh je. So janganlah kata apa, tanpa ilmu kita terus nak bodoh je masuk. Sabar Zat. Maknanya selagi ilmu kita tak ada lagi, kita boleh bertenang. Sebab bila kita buat satu perkara tu tanpa ilmu tu, selalunya tak ada orang pun yang berjaya sebenarnya. Okay, so yang selalu saya tekankan nombor 1 ialah ilmu lah. Okay,
ilmu ni pula pada saya kita dah berada dalam platform betul lah. Tuan Nizam and the team dah ada. So you just follow ilmu yang Tuan Nizam dah berikan. Yang kedua, saya selalu sarankan Tuan Nizam bila kita dah ada ilmu dan kita dah kena belajar dari segi Tuan Nizam pun sebut banyak kali tadi, risiko tu kita kena kawan. Okay, kita kena dah ada risk management kita sendiri. Masuk risk management tu kita dah kena, bila kita entry satu counter tu kita dah set plan kita punya risiko dekat exit kat mana juga. Okay, so kawan-kawan kena dah start belajar risk management sebab risiko ni tak semua orang sama. Okay, Tuan Nizam boleh je letak kawal risiko, tetapi risiko saya mungkin 10%, ada orang mungkin 20%, 30%. Okay, jadi start belajar identify kawalan risiko ni kita mampu dekat mana, sebab tak semua orang tahu. Okay, tapi Tuan Nizam akan ajar kawalan risiko tu penting. Sebab kawan-kawan memang penting kawalan risiko ni. Kalau you tak belajar, agak bahaya di situ. Okay, alright. Lepas tu yang ketiga, bila kita dah kawal risiko kita, dan yang paling penting ialah sabarlah. Okay, tips saya yang paling pada kawan-kawan semua, sabar sebab ada setengah kaunter mengambil masa untuk bergerak. Ada setengah kaunter mungkin cepat bergerak. Jadi yang paling penting bila you dah ilmu tu, of course you dah tahu kat mana the best entry you akan masuk. So bila you dah tahu, selagi tak touch you punya risiko tu yang satu kaunter kita beli, tak touch lagi risiko tu, then you sabarlah. Sabar dalam nak menghadapi layan trend tu lah orang kata, layan trend counter tersebut. So tiga-tiga ni pada saya so far suit dengan saya lah, Tuan Nizam. Ini apa yang saya tengah absorbkan lah diri saya, yang mana insyaAllah untuk sustain dalam pasaran saham sekarang ni. Ya, okey. Nampak macam simple je teknik, tapi itulah tips ni sebenarnya bukan tips gempak-gempak pun. Dia sebenarnya balik kepada basic tentang pelaburan. Kita kena sabar, kena kawal risiko, kena ada ilmu. Tapi itulah kadang-kadang orang nak mencari tips yang power, holy grail teknik orang cakap. Sebenarnya bukan pasal teknik terbaik, tapi tentang diri kita, mindset kita tentang pelaburan tu yang kita kena betulkan. Dan insyaAllah kita akan lebih berjaya lagi lah, insyaAllah. Okay, alright, Tuan, kita dah di akhir session dan mungkin Tuan ada kata-kata terakhir sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini. Silakan. Oh, dah 1 jam dah. Dah 1 jam. Cakap dengan saya tiba-tiba dah 1 jam. Padahal Tuan Nizam boleh cakap lebih 1 jam. Okey. Kepada kawan-kawan di luar sana, saya sarankan pertama sekali, saham is real. Saham ni bukanlah satu benda yang scam yang saya yakin ramai kat luar sana pun anggap benda yang samalah, saham ni scam apa semua. Tapi pada saya tak kenal tak cintalah. Jadi kena kenal dulu saham ni macam mana. Pada tuan-tuan yang dah dalam circle ni, saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan, you dah ada dalam circle yang betul, it's a positive circle. Rebutlah peluang. Kalau Tuan Nizam ada berikan kelas-kelas yang akan datang, you grab the opportunity, sebab kalau you tak grab the opportunity tu, you tanyalah bila lagi you nak grab the opportunity. Bila lagi yang you rasa you nak ubah you punya kehidupan. Okay, macam saya terangkan tadi, share saya tadi, saya sebenarnya asalnya saya nak dapat RM1,000 je sebagai part time income earner saya. Tapi bila saya dah nampak potensi tu 20, 30, 40 kali ganda, then saya rasa ini the best platform yang saya kena teruskan lagi. Sebab pada saya ilmu yang saya dapat sekarang ni nak compare dengan Tuan Nizam petah lagi lah. Tapi day to day Tuan Nizam saya dapat ilmu tu ada lagi kan. So dia buatkan kita rasa excited lah. Dia excited untuk kita belajar saham ni. Sebab untuk kita macam saya, to be honest dengan kawan-kawan semua, sampai sekarang saya korbankanlah waktu tidur saya akan at least setiap hari saya akan belajar tengok pattern chart, tengok saham ni at least 1 jam sebelum tidur saya akan tengok dulu. Saya tengok pergerakan saham tu macam mana. Okay, jadi pada kawan-kawan semua, kekal yang dah ada dalam circle Tuan Nizam ni, you fokus pada circle ni, dan mana yang belum masih agak-agak nak join tu, saya sarankan you join je lah. You join dulu program Tuan Nizam ni, tengok sebab apa,
dari segi penerangan Tuan Nizam ni jelas dah, mudah kita faham. Okay. So jangan patah semangat pada kawan-kawan yang masih dalam mungkin tengah unrealized loss tu. So jangan patah semangat. Okay. Sabar dulu dalam nanti peluang dan rezeki yang akan datang, Tuan Nizam. Betul. Terima kasih banyak. Alright, kata tadi suruh join kan. Saya tak pasti lagi saya nak ajar saham sampai bila. Mungkin saya dah tak buat lagi dah mengajar saham. Penat tau mengajar saham sebenarnya. Tengok keadaan lah. Okey, siapa-siapa yang ni mungkin ada rezeki, kita boleh lagi belajar sama-sama insya-Allah. Okey, alright. Ada yang komen tu kata Tuan Nabil memang minat main badminton ke apa? Oh, sebab mungkin ni kot logo Your Next ni kot. Okey, ya betul. Saya memang minat badminton ni daripada kecil lah. Memang daripada minat badminton daripada kecil. Rentetan daripada kita menang Piala Thomas dulu 92 tu. Okey. Masa tu teruslah minat badminton sampailah sekarang. Tapi sekarang tak boleh nak main lah. Main dalam rumah je lah Tuan Nizam. Pukul dinding. Pukul dinding. Okey, alright. Hari tu kita ada buat badminton with Saham Mastery tapi kat Johor lah. Kat Johor betul. Tengok juga. Kalau kat KL ni dah turun dah ni. Ya, 30 orang masa tu datang. Semua student-student kita PSM, WSM memang seronok. Tapi insya-Allah nanti kalau kita dapat balik buat event apa semua, kita boleh run lagi. Mungkin kita buat kat KL badminton ke apa kan. So hopefully nanti boleh join lah program-program kita ya. InsyaAllah itu akan join Tuan Nizam. InsyaAllah. Okay, alright. So saya rasa itu sahaja sesi kita pada hari ini. Saya nak ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Nabil Mashadi kerana luangkan masa untuk sesi sharing kita pada hari ini. Alright, dan kepada anda semua yang menonton secara live di Nizam Malik page, okay, insya-Allah kita akan buat lagi sesi-sesi seperti ini. Kita akan bawakan lagi ramai lagi student yang berjaya buat profit, okay, untuk memberi inspirasi kepada anda untuk lebih berjaya dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Of course 2020-2021 kita bermula dalam tahun ataupun era pandemik COVID-19. Okay, banyak benda yang dah berubah dalam hidup kita sekarang. Okay, dan pelaburan saham adalah satu peluang di mana kita boleh menjana pendapatan ataupun keuntungan semudah menggunakan smartphone dan juga laptop kita sahaja. Okey, jadi inilah peluang. Okay, kita boleh belajar lagi, alright, dan insya-Allah anda boleh follow kami di platform Nizam Malik page, YouTube channel Saham Mastery dan juga Instagram kami. Okey, alright, sekali lagi Tuan Nabil terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Okey, nanti kalau ada kawan-kawan kontak ke, bolehlah share bagi semangat sikit kat dia orang untuk lebih berjaya dalam saham ya. InsyaAllah. Yang PM tepi sebenarnya memang ada PM tepi tu. Memang ramai memang ramai. Tapi itulah kita takut juga sebenarnya. Takut tersalah bagi tips kan. Tapi selalunya saya kongsikan pengalaman je lah Tuan Nizam. Betul. InsyaAllah. Okay. Saya selalu cakap diorang please selalu contact dalam circle kita dan kalau apa-apa masalah pun please jangan memalukan contact dalam kita punya circle lah. Jangan give up ya. Jangan give up betul. Ya, kadang-kadang diorang nak inspirasi je, nak semangat je. Betul, kalau diorang unrealized loss, lepas tu dapat tahu saya ada dalam kaunter tu, diorang dah lega dah. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Okay, alright. Okay, so terima kasih banyak Tuan Nabil. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Okay, take care. Just nak maklumkan kita akan upload video ni dekat YouTube sebagai reference kepada siapa-siapa yang nak tonton semula. Alright. Semoga kalau ada ilmu yang kita kongsikan daripada Tuan Nabil dan sekiranya ada manfaat, semoga pahala tu mengalir terus kepada Tuan Nabil insya-Allah selama-lamanya insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Mastery. Jumpa lagi dan bye bye.